Hai hai hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel Cikgu Seri. Okey, untuk perkongsian kali ini masih dalam bab yang sama, iaitu bab yang ketiga, ya. Subtopik yang pertama, okey, kita akan lihat kepada masih dalam perancangan strategik, tetapi untuk melihat kepada bahagian yang terakhirlah untuk subtopik ini, iaitu menentukan strategi dan objektif pemasaran. Jadi, untuk mengetahui apakah yang akan cikgu bincangkan dalam strategi dan objektif pemasaran ini, kita jumpa sebentar lagi. Okey, anak-anak pelajar, kembali bersama dengan Cikgu Seri. Okey, jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel Cikgu, ya, untuk mengetahui, ya, berkaitan dengan video-video terbaru yang akan Cikgu sharekan bersama dengan anak-anak pelajar sekalian. Okey, untuk perbincangan kali ini, apa yang akan Cikgu bincangkan adalah berkaitan dengan bahagian yang terakhir di bawah perancangan strategik, iaitu menentukan strategi dan objektif pemasaran. Okey, apa yang akan kita bincangkan di sini adalah, ya, sebelum itu kita lihat dahulu objektif pembelajaran kita. Okey, diharap di akhir sesi nanti ataupun di akhir video ini, para pelajar dapat menentukan, ya, strategi dan objektif pemasaran. Okey, dalam anak topik strategi dan objektif pemasarannya, dia melibatkan ada 4 strategi pemasaran yang anak-anak pelajar kena ketahuilah, ya. Satu iaitu penembusan pasaran, yang kedua pembangunan pasaran, okey, ketiga pembangunan produk, dan yang terakhir itu berkaitan dengan pempelbagaian. Okey, ini 4 strategi. Ya, 4 strategi yang boleh digunakan oleh pemasar lah, ya, dalam aktiviti pemasaran produknya. Okey, kita lihat, ya, satu persatu di sini anak pelajar, ya. Ini secara ringkasnya lah, ya. Cikgu mau lihatkan yang paling mudah untuk anak-anak pelajar lihat dan kuasai berkaitan dengan 4 strategi ini. Okey, di sini kita ada penembusan pasaran, pembangunan produk, pembangunan pasaran dan pempelbagaian. Okey, yang mana kalau anak-anak pelajar lihat, ya, untuk atas ini produk baharu. Jadi maknanya produk baharu, sini produk sedia ada, pasaran sedia ada, pasaran baharu. Okey, kita lihat begini. Untuk pasaran sedia ada, produk sedia ada, okay, strategi yang boleh digunakan adalah penembusan pasaran. Nah, boleh faham? Kita lihat sebelah sinilah. Nah, ini pasaran sedia ada, ini produk sedia ada. Nah, ini apa yang boleh dilakukan adalah penembusan pasaran. Okey, untuk pasaran sedia ada, tetapi melibatkan produk baharu, ini pembangunan produk. Okey, untuk pasaran baharu, ya, produk sedia ada, ya. Apa strateginya adalah pembangunan pasaran. Dan untuk produk baharu dan pasaran baharu, ya, strategi yang boleh digunakan adalah pempelbagaian. Okey, jadi maksudnya di sini, ya, penembusan pasaran ini adalah aktiviti pemasaran ataupun strategi pemasaran di mana, ya, pemasar membangunkan, ya, produk sedia ada di pasaran sedia ada. Okey, manakala untuk pembangunan pasaran, ya, pemasar ataupun organisasi akan membangunkan pasaran baharu, ya, untuk produk sedia ada. Okey, pembangunan produk pula, ya, pemasar akan membangunkan produk baharu di pasaran sedia ada. Dan untuk pempelbagaian, ya, pembangunan produk baharu di pasaran baharu. Jadi itu untuk mudah anak-anak pelajar faham. Okey, dan satu lagi untuk memudahkan, ya, sebab sini ada 2 pembangunan. Satu pembangunan produk, satu pembangunan pasaran.
Okey, kita lihat apa yang dibangunkan. Kalau pembangunan pasaran, maknanya kita bangunkan pasaran baharu. Kalau pembangunan produk, maknanya kita bangunkan produk baharu. Itu dia punya beza. Jadi cikgu harap anak-anak pelajar boleh faham berkaitan dengan inilah ya, untuk memudahkan anak-anak pelajar mengingati. Okey, kita lihat ya penerangan berkaitan setiap strategi ini. Jadi kita lihat dahulu berkaitan dengan strategi yang pertama, iaitu penembusan pasaran. Okey, strategi penembusan pasaran ini adalah strategi firma untuk meningkatkan share pasaran dalam kalangan pelanggan sedia ada tanpa mengubah produk. Ya, sebab itu kalau kamu lihat tadi, untuk produk penembusan pasaran, ya, produk sedia ada di pasaran sedia ada. Ya, sebab apa? Tujuannya adalah untuk pemasar tingkatkan share, ya, share pasaran dalam kalangan pelanggan sedia ada di pasaran tersebut. Okey, jadi ya, apa yang boleh dilakukan dalam penembusan pasaran ini adalah strategi yang boleh diambil oleh pemasar adalah satu, dengan menurunkan harga produk. Okey, yang kedua dengan meningkatkan ataupun menggiatkan aktiviti pengiklanan terhadap produk. Okey, dan yang ketiga meningkatkan aktiviti jualan. Sebab apa? Sebab kita balik kepada tujuan penembusan pasaran adalah untuk menguasai ataupun meningkatkan share pasaran. Jadi untuk meningkatkan share pasaran, kita perlu menggalakkan ya pelanggan untuk membeli barang tersebut. Jadi caranya untuk kita menggalakkan pelanggan membeli barang, satu, kita boleh turunkan harga produk yang kita pasarkan supaya pengguna tertarik untuk membeli. Jadi yang kedua melalui pengiklanan. Ya, melalui pengiklanan dia akan memujuk, ya, dia akan memujuk dan akan memberitahu pelanggan tentang produk yang kita pasarkan. Okey, dan yang ketiga melalui aktiviti jualan lah, maknanya kita pergiatkan aktiviti jualan supaya pengguna sentiasa membeli produk tersebut. Okey, itu untuk strategi penembusan pasaran. Okey, objektifnya, ya, objektif penembusan pasaran ini satu, ya, strategi ini dapat mengekalkan dan meningkatkan share pasaran. Macam yang saya diterangkan sebelum inilah. Okey, yang kedua, menguasai pasaran. Apabila syarikat dapat meningkatkan share pasaran, maka syarikat ataupun organisasi itu sebenarnya telah menguasai pasaran tersebut. Okay, yang ketiga, menyingkirkan pesaing melalui aktiviti promosi dengan cara menurunkan harga. Okey, kita mahu menguasai pasaran, salah satu strategi yang boleh digunakan tadi adalah dengan menurunkan harga. Jadi apabila produk, ya, pemasar ataupun organisasi menggunakan strategi ini, ya, menurunkan harga, maka pengguna sebenarnya akan tertumpu kepada produk tersebut. Jadi, secara perlahan-perlahan sebenarnya produk pesaing akan mula disingkirkan daripada pasaran. Okey, dan objektif penembusan pasaran yang keempat ini adalah untuk meningkatkan kuantiti penggunaan oleh pelanggan serta mewujudkan pengguna yang setia. Kan pengguna sedia, ya, pengguna yang setia. Ya. Sebab tujuan utama penembusan pasaran, kamu kena ingat, adalah menguasai pasaran. Jadi cara untuk organisasi menguasai pasaran adalah dengan menggalakkan pengguna membeli. Jadi apabila pengguna membeli, maknanya kuantiti penggunaan turut meningkat. Okey, jadi itu berkaitan dengan penembusan pasaran. Okey, kita lihat pula strategi yang kedua. Strategi yang kedua adalah pembangunan pasaran. Pembangunan pasaran ini adalah strategi di mana organisasi menjual produk sedia ada dalam pasaran baharu. Produk-produk sedia ada tetapi di pasaran baharu. Ya, yang mana organisasi akan mencari pasaran baharulah. Contohnya, kamu keluarkan keropok lekor. Keropok lekor itu memang sudah sedia ada di kawasan kamu lah. Jadi, untuk pembangunan pasaran, kamu akan perkenalkan keropok lekor itu di kawasan yang baharu. Tempat baharu. Okey, strategi yang boleh dilakukan dalam pembangunan pasaran ini adalah, ya, mencari pengguna baru. Sasaran pengguna yang baharu.
Okey, menerokai pasaran baharu, ya, maknanya kawasan baharu, tempat baharu yang belum pernah kamu terokai. Dan yang ketiga, apa yang boleh dilakukan oleh pemasar ataupun organisasi adalah menjalankan strategi pemasaran, iaitu yang merangkumi 4P lah, ya, pengedaran, penentuan harga, produk dan promosi. Okey, objektif pembangunan pasaran ini pula adalah, ya, satu, ya, supaya share pasaran dapat ditingkatkan. Kamu kembangkan pasaran kamu ke tempat lain. Jadi, kamu boleh tingkatkan lagi share pasaran tersebut. Okay, kemudian menguasai pasaran baru yang mana kemungkinan pasaran baru ini belum ada ramai pesaing. Jadi, kamu boleh menguasai pasaran tersebut. Okay. Ketiga, untuk mengelakkan daripada terlibat dengan pasaran tepu. Apa yang dimaksudkan dengan pasaran tepu di sini adalah pasaran yang telah berada lama di pasaran lah, ya. Yang mana peratusannya untuk berkembang itu semakin mengecil. Sebab itu kena teroka pasaran baharu. Okay. Dan yang keempat, untuk mewujudkan peluang pasaran baharu. Ya, sebab kamu pergi ke kawasan baharu, ya, kamu cari peluang di kawasan baharu. Okey, itu untuk strategi pembangunan pasaran. Okey, yang ketiga, strategi ketiga, kita ada pembangunan produk. Kalau pembangunan pasaran tadi adalah pasaran yang kita bangunkan, maknanya kita pergi cari pasaran baharu. Untuk pembangunan produk, ini adalah pengenalan produk baharu kepada pelanggan sedia ada. Contohnya, kamu perkenalkan produk baharu di kawasan kamu. Okay, contohnya di Malaysia, kamu keluarkan produk baharu yang belum ada di pasaran. Okay. Strategi yang boleh dilakukan dalam pembangunan produk ialah mengubah suai produk sedia ada menjadi produk baharu. Okay, produk baharu ini anak-anak pelajar jangan silap dia. Dia bukan semestinya produk yang memang tiada langsung di pasaran. Ya, kamu boleh ambil produk yang sedia ada di pasaran tapi kamu ubah suai sahaja. Mungkin kamu tambah kandungan, ya, kamu ubah suai dia punya pembungkusan, ya, dia punya reka bentuk. Jadi dia akan menjadi satu produk yang berwajah baharu. Okey, menerokai idea kreatif bagi menghasilkan produk yang unik. Idea kreatif maknanya idea yang belum ada di pasaran lah. Kamu boleh cuba terokai untuk kamu bangunkan produk tersebut. Perkenalkan di pasaran. Dan menjalankan aktiviti pemerhatian terhadap produk pesaing, ya, yang mana akan membantu kamu untuk menghasilkan produk baharu. Okay. Salah satu strategi yang boleh digunakan dalam pembangunan produk baharu adalah kamu menjalankan, ya, aktiviti pemerhatian ataupun mengkaji produk pesaing kamu. Apa yang pesaing keluarkan? Dan kamu cuba keluarkan pula produk baharu yang mungkin mempunyai kualiti ataupun perbezaan yang sedikit daripada produk pesaing tersebut. Okay, jadi itu untuk pembangunan produk. Okay, objektif pembangunan produk ini adalah dapat mengukuhkan kedudukan di pasaran. Sebab apa? Sebab kamu perkenalkan produk baharu di pasaran sedia ada. Maknanya kamu produk keluaran syarikat kamu memang telah dikenali. Jadi apabila kamu dapat membangunkan produk baru, maka sebenarnya kamu boleh mengukuhkan lagi kedudukan kamu dalam pasaran. Okey, seterusnya meningkatkan kepuasan dan keyakinan pengguna setia. Okey, maknanya pengguna akan berpuas hati dengan apa yang dikeluarkan oleh syarikat tersebut dan yakin, ya, dengan produk yang dipasarkan oleh syarikat tersebut. Jadi ini akan membentuk, ya, golongan pengguna yang setia kepada produk keluaran syarikat ataupun organisasi tersebut. Yang ketiga, meningkatkan kualiti produk. Ini melalui aktiviti penyelidikan dan pembangunan, melalui pemerhatian, melalui pengubahsuaian yang kamu lakukan terhadap produk, ya, menjadikan suatu produk itu lebih berkualiti. Ya, seterusnya meningkatkan perspektif positif pengguna terhadap produk lah, ya, pandangan pengguna terhadap produk yang dikeluarkan oleh syarikat itu menjadi lebih positif. Okey, itu untuk strategi yang ketiga.
Okey, seterusnya untuk strategi yang keempat berkaitan dengan pempelbagaian. Okey, untuk strategi ini strategi ini adalah memperkenalkan produk baharu dalam pasaran baharu ataupun mengambil alih perniagaan di luar bidang firma yang sedia ada. Ini adalah pempelbagaian. Okey, yang mana organisasi akan menghadapi risiko yang tinggi kerana memasuki pasaran baharu. Okey, strategi untuk pempelbagaian ini, apa yang boleh dilakukan oleh organisasi ialah satu, organisasi perlu menjalankan aktiviti pembangunan dan penyelidikan secara proaktif untuk menghasilkan produk baharu. Sebab apa? Sebab kamu mau perkenalkan produk baharu dalam pasaran baharu. Jadi kena buat penyelidikan, kena buat pembangunan ataupun R&D. Okay, yang kedua, menjalankan kaji selidik secara berterusan untuk mengenal pasti apakah keperluan dan kehendak pengguna di pasaran. Okey, dan seterusnya melakukan kajian ke atas setiap idea yang berpotensi tinggi untuk dipasarkan. Jadi ini antara strategi yang boleh dilakukan untuk strategi pempelbagaian. Okey, objektif strategi ini pula ialah satu, untuk meningkatkan keuntungan syarikat lah. Sebab itu kamu pergi keluarkan produk baru dan cuba di pasaran baru. Tujuannya adalah untuk kamu mendapatkan keuntungan. Okey, seterusnya mengurangkan kebergantungan terhadap sesuatu produk. Maknanya kamu tidak hanya bergantung kepada satu produk sahajalah. Kamu telah pelbagaikan kamu punya produk dan kamu punya pasaran sasaran. Dan yang ketiga, untuk mengukuhkan kedudukan syarikat dalam pasaran. Okey, itu antara objektif untuk pempelbagaian. Okey, jadi anak-anak pelajar, itu berkaitan dengan strategi dan objektif pemasaran. Ada 4 strategi yang boleh dilakukan oleh pemasar, untuk memasarkan produk. Satu, penembusan pasaran. Kemudian yang kedua, pembangunan pasaran. Kemudian yang ketiga, pembangunan produk. Dan yang terakhir dengan pempelbagaian, strategi pempelbagaian. Yang pentingnya untuk bahagian ini, anak-anak pelajar faham berkaitan dengan konsep keempat-empat strategi. Okey, jadi setakat itu sahaja perkongsian cikgu untuk kali ini. Cikgu harap video ini bermanfaat kepada anak-anak pelajar untuk membantu anak-anak pelajar menguasai berkaitan strategi dan objektif pemasaran. Okay, jadi sampai di sini sahaja. Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi. Bye.